Terima kasih Yang Tua dan terima kasih Amat Berhormat. Berkenaan dengan pembelaan guru-guru pekerja ni, saya ingin penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Bagaimanakah usaha ataupun perancangan yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan guru-guru suami isteri yang bekerja, yang berlainan sekolah, yang berada di negeri yang berjauhan, kerana ini adalah penting bagi keuntungan keluarga, terutama yang mempunyai anak yang kecil. Jadi saya mendapat banyak aduan daripada guru-guru bagaimana mereka dah berpuluh kali memohon tetapi masih lagi tidak mendapat kelulusan untuk berada di sekolah yang berhampiran antara pasangan suami isteri, terutamanya kalau ada isteri yang berada di Semenanjung, suami berada di Sabah dan Sarawak. Jadi macam mana perancangan pihak kementerian supaya pembelaan dan kebajikan guru ini akan dijamin di masa akan datang? Tentu ni perkara yang saya sebutkan tadi soal pegawai yang bekerja sebagai buruh ataupun yang menjaga sekolah ini diberhentikan, diberi diswastakan, bukan guru. Tapi walaupun itu saya boleh jelaskan sedikit bahawa ini satu daripada masalah besar di kementerian kalau nak sebutkan. Kerana permohonan untuk bertukar ni boleh dikatakan tiap-tiap tahun dikemukakan. Macam pada tahun ini saja lebih daripada 7,000 guru minta mohon bertukar. Antara yang paling banyak sekali ialah di Kelantan. Itu yang Berhormat rantau panjang. Yang paling ramai yang nak balik ke Kelantan pun ramai, yang ada orang yang nak pergi pindah daripada Kelantan ke tempat lain pun ramai. Jadi kedua di peringkat sekolah rendah dan menengah. Jadi apa yang kita nak mikir sekarang ni, faktor pertama ialah apakah sebabnya perlu mereka ini ditukarkan, dan dia bergantung pada satu kewujudan jawatan yang kosong di sekolah di negeri yang berkenaan yang dikehendaki. Yang kedua, kemungkinan yang disebutkan oleh Berhormat tadi betul, di mana suami mereka di tempat lain, isteri bekerja di tempat lain, ini jadi masalah pada keluarga. Kita sedar masalah itu. Tetapi faktornya ialah kalau kita melayan semua permohonan ni, kita akan berhadapan dengan masalah. Sebagai contoh, di setengah negeri jumlah guru agak berlebihan, di setengah negeri kurang, kerana guru tidak bersedia untuk bertukar ke tempat lain. Itu sudah menjadi satu masalah besar di peringkat kementerian. Tapi atas kes-kes yang agak tertentu, yang kita anggap agak wajar, maka inilah yang kita utamakan. Walaupun sebenarnya yang lain pun ada juga menghadapi masalah yang sama. Kerana kalau kita kalau kita nak melayan semua permohonan itu, ini akan menjadi satu beban. Dan masalah sekolah yang berkenaan pun akan juga menghadapi masalah kerana guru yang ada tidak mencukupi, dan mungkin masalah mata pelajaran tidak dapat diajar dengan baik. Apapun kita melihat pada kes-kes, dan saya sedar bahawa ramai yang memohon untuk dapat pertukaran, tapi hanya sebahagian, ratusan je. Kalau tak silap saya, tak sampai 38% sekolah rendah dan 27% saja di sekolah menengah di mana permohonannya kita luluskan. Tuan Ketua, seperti yang didakwa oleh Yang Berhormat Sepanggar, terdapat seorang guru di sekolah rendah yang dikatakan seorang rakyat asing dan mempunyai 3 kad pengenalan, iaitu nombor 77011/25819, H088166 dan H05561718. Untuk makluman Yang Berhormat adalah menjadi dasar kerajaan bagi menjawat jawatan guru tetap ataupun mana-mana jawatan dalam perkhidmatan awam, seseorang itu mestilah warga negara Malaysia. Justru berdasarkan pada rekod Kementerian Pelajaran Malaysia, semua guru tetap yang telah dilantik adalah terdiri daripada warga negara Malaysia. Namun demikian, saya telah mengarahkan supaya perkara yang telah dibangkit oleh Yang Berhormat tadi disiasat dengan lebih teliti sebelum tindakan yang bersesuaian diambil. Mengenai kelewatan panggilan temuduga guru seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepanggar juga, proses temuduga telah pun diadakan mulai 26 Oktober sehingga 6 November 2009 yang melibatkan seramai 587 graduan Universiti Malaysia Sabah. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh Senat Universiti berkenaan lewat bersidang untuk mengesahkan graduan berkenaan lulus dan berjaya dianugerahkan ijazah berbanding dengan universiti tempatan yang lain. Mengenai kekurangan guru bahasa Cina seperti dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah, Kementerian saya sentiasa mengambil pelbagai langkah untuk menangani masalah kekurangan guru yang terlatih dalam pelbagai option di seluruh negara, termasuklah guru bahasa Cina di sekolah kebangsaan. Langkah menempatkan guru kontrak adalah bersifat sementara bagi menampung keperluan dalam jangka masa yang tertentu. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh kementerian saya dengan mewujudkan pelbagai mod latihan
di IPDM untuk pengajian bahasa Cina bagi sekolah rendah dan mengadakan jalinan kerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dalam melatih guru-guru bahasa Cina bagi keperluan di sekolah menengah seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menawarkan pengajian ijazah sarjana muda bahasa Cina dengan pendidikan dan diploma pendidikan bahasa Cina. Kementerian Pelajaran Malaysia menjangka masalah kekurangan guru bahasa Cina akan dapat diatasi secara berperingkat-peringkat. Antaranya termasuklah menambah pengambilan guru kursus diploma perguruan Malaysia KDPM, mod khusus dalam cuti KDC kepada seramai 300 orang calon untuk mata pelajaran bahasa Cina dan 150 orang calon untuk bahasa Tamil. Dan di samping itu seramai 541 calon guru bahasa Cina dan 91 bahasa Tamil sedang pun mengikuti KDPM KDC bagi ambilan November tahun 2008.